Kasih Aisyah di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Naib Presiden UMNO Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein meminta rakyat di Sabah agar tidak mudah terpengaruh dengan pihak yang cuba menanam politik kebencian dan adu domba sehingga boleh mengancam keselamatan negara semata-mata untuk kepentingan politik. Datuk Hishamuddin yang juga Menteri Pertahanan berkata sekiranya keselamatan di negara ini khususnya di Sabah tergugat disebabkan perbuatan pihak tidak bertanggungjawab berkenaan yang menjadikan keselamatan sebagai taruhan politik, maka rakyat negeri ini yang akan menanggung akibatnya. Sekiranya pertahanan, keselamatan, keamanan negeri Sabah ini jadi taruhan, jadi gadaian, akhirnya kalau pertimbangan mereka silap, yang jadi mangsa nanti rakyat Sabah sendiri yang tak berdosa. Ini yang berlaku di Timur Tengah, ini yang berlaku di negara-negara tertentu, dan saya harap melalui perjumpaan yang saya buat di Sabah ini, kita dapat menyedarkan kepada orang ramai dalam pilihan raya yang akan datang ni, nilai sendirilah apa dia sebenarnya retorik, apa sebenarnya tindakan yang dilakukan oleh kerajaan. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media selepas merasmikan Mesyuarat Perwakilan Pergerakan Wanita, Pemuda dan Puteri UMNO Zon 4 2017 di Tenom. Datuk Hishamuddin mengingatkan seluruh perwakilan untuk tidak bermain-main dengan sentimen kaum dan agama serta sentimen berpolitik di antara Sabah dan Semenanjung kerana ia akan menjejaskan perpaduan kaum dan keamanan negara. Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri mahu golongan wanita yang menceburi dan memiliki perusahaan kecil dan sederhana PKS di negara ini ditingkatkan kepada 30% berbanding 20% pada masa ini dalam tempoh terdekat. Timbalan Menterinya Datuk Ahmad Maslan berkata ketika ini terdapat 905,000 entiti PKS dan daripada jumlah itu 20% dimiliki wanita yang menjalankan pelbagai jenis perusahaan. Katanya pembabitan golongan wanita dalam PKS akan membuka ruang dan peluang bagi mereka membina empayar sendiri, mencipta keuntungan termasuk meningkatkan taraf hidup keluarga. Harapan saya angka 20% bilangan perusahaan kecil sederhana milik wanita itu dinaikkan. Wanita inginkan supaya 30% dalam pelbagai bidang, kan? Saya harap 20 itu menjadi 30% dalam tempoh yang tidak begitu lama. Jadi harapan saya ialah wanita menceburkan diri dalam bidang keusahawanan kerana ia memberikan pendapatan yang lumayan kepada diri dan keluarga. Datuk Ahmad Maslan yang juga anggota Majlis Tertinggi UMNO ditemui pemberita selepas merasmikan persidangan perwakilan wanita UMNO bahagian Tawau. Terdahulu berucap, beliau menasihatkan golongan wanita di negara ini supaya mengambil contoh usahawan wanita berjaya Nilofa yang mencipta kejayaan melalui penjualan tudung dalam talian. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman berkata Sabah terus menikmati pelbagai pembangunan hasil kerjasama serta hubungan baik antara kerajaan negeri dan pusat. Datuk Musa menekankan persefahaman antara anggota Parlimen dan anggota Dewan Undangan Negeri juga menyumbang kepada pembangunan di sesebuah kawasan, khususnya di kawasan luar bandar. Beliau ditemui media selepas merasmikan sambutan Pesta Tagunggu Paitan ke-11 di Pentas Rakyat Paitan. Datuk Musa berkata daerah kecil Paitan yang terletak di luar bandar tidak ketinggalan daripada arus pembangunan, khususnya dari segi kemudahan jalan raya, bekalan elektrik dan air. Pentingnya kita terus bekerjasama dan menyokong kerajaan yang ada pada hari ini kerana kita tahu Paitan ini adalah salah satu tempat yang boleh katakan terpencil, jauh, macam seperti di pendalaman. Tetapi banyak sudah pembangunan yang telah kita bawa seperti lampu, elektrik, solar sistem, begitu sekolah dan banyak lagi yang telah kita bawa dari masa ke masa. Dalam pada itu, Datuk Musa berkata penganjuran pesta suku etnik di negeri ini seperti Pesta Tagunggu Paitan menjadi landasan untuk terus mengeratkan perasaan kekitaan dan persaudaraan rakyat.
Pesta Tagunggu Paitan mula dianjurkan sejak 2006 mengetengahkan muzik, tarian dan peralatan Tagunggu suku kaum Sungai Sugut. Pesta berkenaan turut dihadiri pengasasnya yang juga anggota Parlimen Beluran, Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi. Rismat Negeri Sabah, satu pusat perniagaan luar bandar, bakal beroperasi akhir tahun ini di Kota Kinabalu. Selain berfungsi sebagai pusat pengumpulan produk pekebun kecil, pusat tersebut dilengkapi pelbagai kemudahan seperti pembungkusan, pelabelan dan pengiktirafan sijil halal untuk memudahkan produk dipasarkan. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Yahya Husin berkata, inisiatif pihak berkuasa kemajuan pekebun kecil perusahaan getah RISDA itu membolehkan usahawan atau pekebun kecil yang dibimbing RISDA memasarkan produk mereka secara aktif sekaligus menjana pendapatan tambahan. Ambil effort mengusahakan pergi packaging yang baik, yang menarik, very healthy. Jadi bila dibandingkan dengan produk-produk dari negara-negara lain, negara maju, dia standing. Jadi ada produk kita yang tidak ada di dunia ini. Jadi kita mengambil langkah-langkah untuk mempromosinya dengan cara yang diajarlah, yang dipandu oleh pihak-pihak tertentu seperti RISDA ini. Beliau memberitahu sidang media selepas merasmikan pelancaran Karnival Usahawan RISDA Sabah 2017 di Kota Kinabalu. Sementara itu, Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan RISDA, Nasaruddin Malik berkata, pihak JAKIM bekerjasama dengan RISDA membantu memastikan produk usahawan dan pekebun kecil mempunyai sijil halal untuk tujuan pemasaran. Kita bekerjasama dengan JAKIM untuk dapatkan mengeluarkan sijil halal. Kita dibantu oleh Universiti Anak Syarikat kita, UCAM, sebagai pengendali program khusus halal itu yang di-endorse oleh JAKIM. Dalam majlis ini, Dato' Yahya menyampaikan anugerah usahawan Jaya RISDA kepada pengusaha madu kelulut dari Sipitang Ahmad Supi Abid, selain penyerahan replika cek bernilai 1.533 juta ringgit kepada peruntukan program pembangunan usahawan RISDA 2017 Sabah. Peruntukan itu akan diberikan kepada 70 penerima bantuan di bawah aktiviti ekonomi tambahan dan program keusahawanan dalam bidang perkhidmatan, makanan, pembuatan dan pertanian. Karnival selama 3 hari ini disertai 35 usahawan RISDA. 5 biro utama akan dibentuk bagi memperkasa ahli lembaga pelawat di setiap Taman Didikan Kanak-kanak Orang Kurang Upaya OKU di negeri ini. Ia termasuk Biro Pembangunan, Kesihatan, Pendidikan, Kebajikan dan Keselamatan. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna Dato' Haji Jainab Ahmad Aid berkata, penubuhan biro di bawah Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am Sabah itu amat penting bagi menangani permasalahan yang wujud. Setiap ahli lembaga pelawat yang terdiri pelbagai profesion akan memperkasakan 5 biro tersebut untuk pembangunan Taman Didikan Kanak-kanak OKU. Beliau ditemui media selepas mengadakan lawatan mesra di Taman Didikan Kanak-kanak Kurang Upaya Sandakan. Dalam pada itu, Dato' Jainab turut mengingatkan ibu bapa yang mempunyai anak OKU agar menghantar anak mereka ke pusat taman didikan bagi mendapatkan pelbagai kemahiran. Terdahulu, beliau diberikan taklimat ringkas mengenai perkembangan dan aktiviti Taman Didikan Kanak-kanak Kurang Upaya Sandakan. Ke arah menjadikan daerah Membakut sebagai pusat aktiviti belajar Al-Quran dan bertaranum, seorang tenaga pengajar dari Medan, Indonesia dilantik untuk mengajar anak-anak di daerah Membakut dan kawasan sekitarnya. Menurut Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Haji Muhammad Arifin Muhammad Arif, tenaga pengajar itu akan mula bertugas pada September ini di Masjid Pekan Membakut yang akan mengajar cara-cara melakukan ayat-ayat Al-Quran dengan betul. Beliau menasihati ibu bapa agar memastikan anak-anak mempelajari ilmu Al-Quran daripada guru terlatih untuk menguatkan iman agar mampu menghadapi pelbagai cabaran dan tidak terlibat masalah sosial. Ini kerana pelbagai masalah sosial yang melanda anak-anak muda ketika ini berpunca dari
daripada kurangnya penghayatan mereka terhadap agama Islam dan tidak mendekatkan diri dengan Al-Quran. Datuk Muhammad Arifin berucap merasmikan Festival Beduk peringkat daerah Membakut kali kedua di Dewan Bin Sulok Membakut. Dalam pada itu, beliau menyarankan 8 buah masjid di daerah Membakut menyediakan beduk dalam usaha memertabatkan kesenian Islam di daerah itu. Ia penting bagi mengelak beduk pupus dan dilupakan anak muda. Penduduk di Pulau Bumbum yang terletak di kawasan Dewan Undangan Negeri Sulabayan bakal menerima pelbagai manfaat hasil daripada pewujudan Misni Pusat Transformasi Luar Bandar RTC dalam tempoh terdekat. Pembantu Menteri Kewangan Sabah Datuk Ramli Marhaban berkata, perbincangan mengenai pewujudan mini RTC itu dilakukan baru-baru ini bersama Ketua Setiausaha Kementerian Luar Bandar dan Wilayah KKLW dan dipersetujui. RTC yang dijangka menelan kos RM18 juta itu akan mengguna pakai bangunan sedia ada milik kerajaan negeri. Mini RTC itu bakal menempatkan pejabat daerah kecil bahagian tanah ketua kerani serta jabatan kerajaan seperti Jabatan Imigresen dan Jabatan Pendaftaran Negara. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyempurnakan program aktiviti promosi saringan tuberkulosis dalam komuniti di Pulau Bumbum sempurna. Dalam majlis berasingan, Datuk Ramli turut merasmikan kejohanan Smart Kid Prasekolah peringkat daerah di Padang Pekan Sempurna. Ketika ditemui media, beliau berkata pencapaian peperiksaan di sekolah-sekolah dalam daerah sempurna menunjukkan peningkatan memberansangkan hasil usaha kerajaan negeri dan persekutuan yang membawa pembangunan prasarana pendidikan di daerah itu. Ia termasuklah membina semula bangunan baru bagi menggantikan sekolah yang uzur serta sumbangan kerajaan negeri sebanyak 4 bot yang bernilai kira-kira RM4 juta untuk guru-guru yang mengajar di pulau-pulau daerah itu. Jentera UMNO di 32 pusat daerah mengundi PDM di Semporna telah diarah untuk bersedia menghadapi pilihan raya umum ke-14 PRU 14. Pemangku Ketua UMNO bahagian Semporna Datuk Seri Nasir Tun Sakaran berkata arahan itu bagi memastikan kerja-kerja jentera tersusun dan berjalan lancar. Sudah tentu kita mesti mau pastikan setiap PDM itu sudah bersiap sedia. Satu di antaranya di peringkat awal itu PDM itu haruslah membentuk dia punya jawatan kuasa. Dalam membentuk jawatan kuasa itu juga mengenal pasti lokasi-lokasi yang strategik untuk diwujudkan ini pusat ini PDM itu. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan seminar pemantapan jati diri wanita Anjuran Persatuan Ibu Tunggal Semporna di Semporna. Datuk Nasir dan juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Senalang berkata PDM turut diminta mengenal pasti lokasi sesuai untuk mewujudkan PDM baharu sebagai pemudah cara agar rakyat dan pemimpin dapat berhubung dengan lebih efisien. Muhammad Haris Azizan dinobatkan pemenang utama pertandingan akhir kategori Cube Rubik sempena kejohanan Cube Rubik Borneo 2017 yang berlangsung di Dewan Auditorium University College Sabah Foundation UCSF di Sembulan, Kota Kinabalu. Beliau turut mengungguli kategori 4x4x4 akhir. Kemenangan itu melayakkan beliau membawa pulang hadiah berupa cube, sijil dan wang tunai. Tempat kedua dimenangi Ainish Sebeleraja yang turut menjuarai kategori cube 5x5x5 akhir, cube 2x2x2 akhir dan Pyramix. Manakala Muhammad Ashraf Masri di tempat ketiga. Sementara itu kategori Mega Mix dimenangi Yu Yijun dan Darren Siu menjuarai kategori 3x3x3 one-handed. Kesemua mereka menerima hadiah berupa cube, sijil dan wang tunai. Hadiah disampaikan pembantu menteri kepada Ketua Menteri Insinyur Datuk Edward Yong Oi Fah. Berucap dalam majlis ini, beliau berkata, pertandingan tersebut berjaya menarik penyertaan lebih ramai pelajar sekolah dalam mengaplikasi pendidikan berkaitan geometri dan matematik algebra. Pertandingan ini juga meningkatkan semangat kerja berpasukan dalam kalangan peserta. Pertandingan anjuran bersama Persatuan Ibu Bapa dan Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Senzek Kota Kinabalu dan World Cube Association ini disertai 96 peserta profesional dan pelajar sekolah dari seluruh negara.
Pelaksanaan bengkel penyediaan pelan tindakan di bawah program Kampung Sejahtera sejak 2014 bukan sahaja membantu mengumpul data keperluan pembangunan, malah berjaya membangunkan beberapa kampung di kawasan pedalaman di negeri ini. Setiausaha Rendah Kementerian Pembangunan Luar Bandar Sabah, Serbini Jadin berkata, program yang dilaksanakan bersama Institut Kemajuan Desa Kementerian Luar Bandar dan Wilayah itu amat penting untuk memajukan kampung-kampung terpencil di kawasan pedalaman. Lepas bengkel ini nanti, kita akan mana-mana cadangan-cadangan dan juga yang daripada penduduk kampung ini akan kita cadangkan untuk mana-mana agensi-agensi kerajaan untuk supaya dapatkan pembangunan-bangunan bagi membantu penduduk kampung ini dari segi meningkatkan taraf hidup dan juga kegiatan ekonomi dan juga pembangunan manusia itu sendiri. Beliau ditemui pemberita RTM dalam bengkel penyediaan pelan tindakan di bawah program Kampung Sejahtera Huaigen 1 di Paitan. Antara pembangunan yang berjaya disalurkan hasil bengkel berkenaan adalah pembinaan jalan kampung, jambatan gantung, bekalan airpipe graviti serta kemudahan awam seperti tandas dan balai serbaguna. Sementara itu, penolong pegawai daerah Pejabat Daerah Kecil Paitan, Joloning Joma Jambu, tidak menafikan pelaksanaan program Kampung Sejahtera memberi impak kepada penduduk di kawasan luar bandar. Kita juga tidak menolak impak yang lebih besar lagi berlaku selepas program menyediakan, di mana kita lihat sendiri di Kampung Huaigen 2 khususnya, selepas saja program tersebut, pihak agensi kerajaan iaitu Lembaga Industri Getah Sabah telah meluluskan projek seluas 393 ekar untuk projek tanaman getah berkelompok untuk penduduk Kampung Huaigen 2. Bengkel berkenaan akan turut dilaksanakan di Kampung Tegapalang, Nakdong dan Mangkasulap. Seterusnya kita ikuti acara-acara yang berlangsung di Sabah dalam diari hari ini. Pada pukul 8.30 pagi ini, Jabatan Imigresen Sabah akan mengadakan sidang media mengenai program Rehiring Negeri Sabah 2017 di Kota Kinabalu. Seterusnya, pukul 10 pagi ini akan berlangsung Majlis Perasmian Kursus Ahli Lembaga Pengarah Badan Berkanun Negeri dan Agensi Kerajaan Negeri di Wan Borneo, Kota Kinabalu. Akhir sekali, pada pukul 2.30 petang ini, sidang media dan sesi pengumuman pertandingan The Art of Nation Building diadakan di Kota Kinabalu. Paparan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini. Kembali ke Angkasa Puri. Silakan.